kami Lisania Fauqauli. Yang dihormati dan yang dimuliakan, penceramah jemputan yang didatangkan khas pada hari ini, Encik Haji Rostan Abdul Manan. Yang dikasihi ketua program dan AJK bertugas seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, peserta-peserta yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada hari ini. Pihak majlis mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan dan puan ke program kemahiran alternatif menjana pendapatan pada musim COVID-19 secara atas talian. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan khusus kita pada hari ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibaca oleh saudara Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Sanusi. Dan yang bukan Islam boleh bertafakur sebentar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud. Sesungguhnya pada pagi yang penuh bersejarah ini, kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesyukuran kami dan menjayakan program menjana pendapatan ketika musim COVID-19. Justru dengan itu, Ya Allah, Kau rahmatilah majlis ini, berkatilah ia, kurniakanlah kepada kami kefahaman ilmu, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Semoga dengannya kami dapat menghayati dan mengamalkan apa yang kami pelajari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika ada di kalangan kami pada hari ini yang diuji dengan kesusahan, maka Kau bantulah dia. Jika ada di kalangan kami yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah dia. Jika ada di kalangan kami yang diuji dengan kesedihan, maka Kau kabarkanlah berita gembira buatnya. Jika ada di kalangan kami yang diuji dengan kesempitan, maka Kau lapangkanlah dia. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha memakbulkan. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami hati yang tenang, jiwa yang tenteram, serta roh yang sentiasa mempunyai sifat syukur, sabar, ikhlas dan amanah dalam melakukan setiap pekerjaan. Kau jauhkanlah daripada kami sifat ujub, riak, takabur, fitnah, buruk sangka dan hianat. Sesungguhnya ia adalah penghalang kepada kami untuk menuju syurga idaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Sanusi atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya saya ingin menjemput ketua pengarah program iaitu Muhammad Ashraf bin Amir Hamzah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih banyak kepada pengacara majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali, saya hendak berterima kasih kepada tuan penceramah kita pada hari ini, Encik Haji Rostan bin Abdul Manan. Semua yang hadir dan juga syabas kepada ahli jawatankuasa yang berjaya merealisasikan program ini, program kemahiran alternatif menjana pendapatan di musim COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, musim COVID-19 ini membawa pelbagai cabaran kepada kita dalam aspek emosi, kewangan dan pelbagai cabaran. Hari ini kita mengadakan program ini sebagai sebuah kaedah untuk mengatasi masalah kita ini. Dan tanpa membuang masa lagi, marilah kita meneruskan majlis ini dengan hati yang lapang dan fikiran yang terbuka. Dan dengan ini saya serahkan semula kepada pengacara majlis kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ketua pengarah program kita atas sepatah dua kata tadi. Hadirin yang dimuliakan, sebelum pira ceramah dibuka, suka saya membacakan pirata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Encik Haji Rostan Abdul Manan. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Johor. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Paya Mas, Tangkak, manakala sekolah menengah beliau adalah di Maktab Rendah Insai Maramua. Beliau mempunyai kelulusan diploma diikuti peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang seni bina di Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. Beliau juga mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang sejarah dan teori seni bina di universiti yang sama. Dari segi pencapaian beliau sememangnya arif dan pengetahuan luas dari segi kerja-kerja perundingan, kerja reka penerbitan, multimedia, penulisan penyelidikan dan juga reka bentuk seni bina. Beliau juga banyak
menjayakan program bengkel seperti bengkel kemahiran kreatif, bengkel komunikasi, bengkel seni dan warisan Melayu, ceramah kerjaya, motivasi pelajar, bengkel asas bisnes dan usahawan muda. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya persilakan Encik Haji Rosdan Abdul Manan untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacita mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar adik? Ini nak keluarkan ni. Okay, masing-masing nampak skrin Boleh nampak Nampak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Okey, hari ini saya akan berkongsi sedikit bengkel kita kondak bengkel tentang kemahiran alternatif menjana pendapatan. Okey, idea bengkel ini sebenarnya ialah untuk kita membuka minda, memikirkan hala tuju ataupun alternatif yang kita ada bagi sesiapa yang berhadapan dengan kesan langsung daripada wabak COVID-19. Okey, umumnya mengetahui dunia sekarang dilanda pandemik COVID-19. Jadi antara kesan buruk yang paling ketara di dalam yang melanda masalah COVID ni ialah kesan kepada ekonomi yang menyebabkan pengangguran, yang menyebabkan ramai dibuang kerja, banyak perniagaan yang ditutup kerana kesan-kesan termasuk contohnya kesan kesihatan, ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, ada yang tak boleh nak travel. Jadi kesan-kesan ini memberi banyak impak kepada ekonomi. Jadi contohnya di Malaysia di Malaysia mencatat lebih 5% pengangguran. Itu satu angka yang hampir tak pernah berlaku sebelum ni. Ia tertinggi selama kita merdeka selama 63 tahun, 5% sangat tinggi. Jadi ada ramai yang terkesan daripada pandemik COVID ni. Jadi di sini saya memberikan beberapa cadangan, pandangan bagi membuka minda bagaimana kita boleh cuba menangani. Saya bukan nak memberikan satu solution atau penyelesaian, tapi memberi alternatif. Satu tajuk bengkel ni kemahiran alternatif. Dia begini, kita selalunya berfikiran, kebanyakan daripada kita berfikiran yang terlalu straightforward ataupun terus. Contohnya bila kita tak ada kerja, kita akan mula meniaga nasi lemak, kita akan pacak jual daun pisang. Jadi itu yang biasa. Jadi kita kena fikir juga, adakah ada alternatif lain yang kita boleh cuba untuk menjana pendapatan. Okey. Okey, matlamat bengkel ini dia ada 4 benda yang paling penting. Ialah yang pertama, kita kena memahami keadaan yang berlaku. Jadi contohnya kalau kita dibuang kerja atau kita kehilangan mata pencarian, jadi kita kena faham. Satu, kita kena faham keadaan kita. Yang kedua, kita kena merancang. Yang ketiga, kita kena belajar daripada contoh-contoh. Dan yang keempat adalah kita kena mencuba dengan ilmu dan kesungguhan. Itu perkara penting, ilmu dan kesungguhan. Memahami ni, yang macam saya gariskan di situ ialah setiap kita mempunyai masalah yang berbeza. Contohnya untuk para pelajar, dia tak ada banyak tanggungan. Jadi mungkin masalah yang ketara ialah pendapatan untuk belajar,
perbelanjaan yang perlu, makan, minum, alat-alat tulis dan sebagainya. Tapi jika orang yang dah berkeluarga dan sebagainya, dia ada masalah-masalah yang lain seperti contohnya nak kena bayar sewa rumah, bayar duit kereta, motor, insurans, perubatan dan lain-lain. Jadi kita kena memahami dulu apa masalah kita dan macam mana kedudukan kita ketika kita kehilangan mata pencarian tu. Yang kedua, kita kena merancang. Jadi merancang itu ada macam-macam juga. Nanti saya akan terangkan lagi macam mana cara kita merancang. Okey, yang ketiga ialah belajar daripada contoh. Kita ada contoh-contoh yang kita panggil cerita berjaya ataupun success story yang orang pernah lakukan dan pernah tempuhi. Mungkin daripada itu memberi kita inspirasi macam mana kita nak jalankan kehidupan kita. Yang keempat ialah mencuba dengan ilmu dan kesungguhan. Kena ada ilmu dan kita kena bersungguh untuk mengeluarkan kita daripada kesusahan yang kita hadapi. Okey, jika anda salah seorang daripadanya, apa alternatif yang kita ada? Okey, itu kita kena tanya, apa alternatif yang kita ada? Okay, saya gariskan kat sini ada 6 langkah yang penting. Yang pertama ialah kita merancang, macam saya cerita tadi, rancangan. Rancangan tu yang pertama kita kena sedia. Kita kena rancang dan kita kena bersedia untuk melaksanakan rancangan kita. Persediaan tu maksudnya contohnya dari segi mental, fizikal, peralatan dan sebagainya, kita kena bersedialah. Sebelum kita buat apa-apa, kita kena bersedia. Yang seterusnya, kita kena proaktif. Maksudnya kita jangan duduk dan tunggu orang nak bantu kita ke, nak tunggu orang nak beri bantuan. Tapi kita perlu bersedia. Maksudnya kalau kita ada peluang, kita terus bergerak dan kita akan buat benda itu bersungguh-sungguh. Yang keempat ialah usaha. Bila kita proaktif dan kita usaha dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah kejayaan akan kita capai. Dan yang kelima ialah keuangan hemat. Bila kita dalam keadaan kesusahan, benda yang paling penting sekali kita nak kena buat ialah kita kena hemat dalam berbelanja. Maksudnya kita kena tahu berapa minimum yang kita perlukan untuk makan, berapa minimum keperluan kita untuk segala sewa, kenderaan dan sebagainya tadi kan. Jadi kita kena keep it to the minimum. Kita kena kurangkan seminimum mungkin supaya kita mudah nak bergerak. Contohnya kalau kita selama ni belanjaan kita 1,000 dalam keadaan kita senang, jadi kita kira minimum. Contohnya minimum yang hanya kita perlu ada untuk hidup ialah 500. Jadi kita gariskan 500 tu sebagai margin yang paling rendah. Jadi kita perlu mungkin dapat lebih daripada 500, kita dah boleh hidup. Okey, yang keenam ialah gaya hidup. Gaya hidup tadi ialah kita kena ubah gaya hidup kita. Contohnya selama ni, contoh kita bayar Astro, mungkin kita kena potong buat sementara waktu. Mungkin selama ni kita punya data plan dekat handphone unlimited, mungkin kita kena limitkan. Perbelanjaan minyak kita selama ni mewah, mungkin kita kena jimatkan, elektrik dan sebagainya. Jadi kita kena ubah cara hidup tu. Contohnya berpindah rumah yang lebih murah. Jadi kita kena bersedia. Ke-6 ni tadi, langkah ni kita kena bersedia sebelum kita meneruskan kita punya perancangan. Okey, yang saya gariskan tadi dalam perancangan, cara merancang dia ialah yang pertama kita kena ketahui keadaan kita macam mana. Satu, simpanan kita. Ada berapa banyak simpanan yang kita ada. Jadi dekat simpanan tu kita tahu, contohnya kita ada simpanan, kalau kita perlukan 500 sebulan, kita ada 10,000 simpanan, maksudnya kita boleh bertahan dalam 20 bulan. Contoh jadi kita kena tahu, dengan simpanan yang kita ada tu berapa lama kita boleh survive. Itu kita kira pula dengan minimum keperluan kita. Kita tahu berapa keperluan minimum macam saya cerita tadi. Dan kita kena tahu berapa perbelanjaan kita. Dan yang paling penting juga, kita kena tahu apa kemampuan dan kesihatan kita. Contohnya bagi pelajar, contohnya yang muda-muda, mungkin kemampuan dari segi fizikal lebih. Kemampuan dari segi kesihatan pun lebih. Tapi jika orang yang dah berumur, contohnya 50 tahun ke atas, dia kena consider pula dia sama ada dia sihat, dia cukup bersedia. Contohnya macam orang hantar bawa Grab contohnya kan, jadi kerjanya sampai malam, adakah kesihatan anda mampu
untuk buat benda-benda tu. Jadi kita kena tahu, kita kena ukur kita punya kemampuan. Dan yang kalau untuk orang yang berkeluarga, kita kena tahu siapa yang boleh menyumbang. Contohnya kita ada ahli keluarga, ada anak-anak yang dah besar, yang boleh bersama-sama bantu bekerja, ataupun kita ada adik-beradik yang boleh membantu. Jadi kita kena tahu benda tu semua. Kalau kita contohnya seorang dan kita memang tak ada bantuan lain pun kita kena tahu. Jadi daripada situ kita akan mulakan rancangan kita. Okey. Jika kita contohnya, jadi saya mengambil satu senario. Jika kata kita diberhentikan pada hari ini, jadi kita kena ada satu rancangan segera, rancangan sederhana dan rancangan jangka panjang. Okey, rancangan yang segera yang saya gariskan kat sini, yang pertama ialah kena stabilkan ekonomi dan kewangan separas minima. Macam tadi saya ceritakan, kita kena cut down apa yang kita perlu, separas minima yang kita boleh untuk kita survive. Yang kedua ialah kita kena cari kerja yang mendatangkan pendapatan segera. Ada, di Malaysia ni ada banyak kerja-kerja yang boleh mendatangkan pendapatan segera walaupun upahnya minimum. Contohnya macam hantar kurier, Grab, Foodpanda dan sebagainya. Dan yang ketiga, ukuran kemampuan lah tadi, tenaga, masa, kenderaan, kesulitan. Kalau kita contohnya ada motor, maka motor mungkin lebih senang bergerak, tapi dia ada ruang yang terhad untuk bawa barang. Jika kita ada kereta, mungkin kita boleh bawa barang lebih dan kita boleh pergi lebih jauh. Jadi itu kita kena kira kemampuan kita, masa kita dan kesulitan yang kita perlu lalui. Contohnya kita ada kenderaan tapi kenderaan kita tak berapa elok. Jadi mungkin kita boleh cover dalam ruang yang kecil berbanding kita ada kereta yang lebih besar dan boleh pergi lebih jauh. Okey, yang pertama benda yang paling mudah sekali ialah tadilah hantar kurier, Grab, Foodpanda, pembantu kedai, ejen jualan yang bergaji hari ni ada masih di masa sekarang ni di Malaysia ada banyak lagi kerja-kerja. Seperti ini yang available lah. Jadi untuk rancangan segera kita kena ambil opportunity inilah. Jika kita ada motor, kita ada kereta, kita boleh hantar kurier, Grab, Foodpanda. Contohnya hantar kurier, upahnya satu bungkusan 50 sen. So jadi kalau satu hari kita boleh hantar 20 bungkusan, kita dapat RM1. Jadi kalau kita boleh hantar 200, kita dapat RM100. Jadi itu kita kena tahu setakat mana kita punya ni. Ada beberapa contoh lah yang saya tengok sendiri yang menunjukkan orang-orang yang hantar makanan, Grab dan Foodpanda ni boleh survive di zaman-zaman COVID ni. Jadi cari kerja-kerja yang boleh mendatangkan income segera supaya kita boleh bertahan. Jadi lah, jika kita tak ada simpanan, kita boleh bertahan dengan apa yang kita ada untuk kita survive, makan hari-hari dan sebagainya. Okey. Ini antara kerja-kerja yang kita boleh fikirkan lah. Bantu kedai, mungkin siang kita hantar makanan, Grab Food dan sebagainya. Malam kita jaga bantu kedai atau petang niaga gerai dan sebagainya. Kerja-kerja part time lah. Yang penting untuk menjana pendapatan dan kita ada income. Okey, rancangan seterusnya. Jadi apa yang kita boleh usahakan seterusnya? Salah satu cadangannya ialah kita kena bina satu kemahiran. Yang mana kemahiran itu mampu menjana kewangan kepada kita. Dia sebenarnya dalam apa-apa bisnes pun, dia ada dua pertimbangan. Satu benda yang mudah. Benda yang mudah tadi contohnya macam goreng pisang, nasi lemak, jual buah. Itu benda-benda kerja yang kurang memerlukan kemahiran. Tapi income-nya pun kurang. Sebab dia punya permintaan dia lebih. Contohnya nasi lemak, ramai sangat orang jual nasi lemak. Jadi kita mungkin susah nak mendapat keuntungan yang banyak daripada benda yang common. Jadi kita kena develop ataupun majukan suatu kemahiran yang sedia ada tapi kita tak gunakan selama ni, atau kemahiran yang barulah yang kita kena cari. Daripada kemahiran tu kita bina satu asas yang kukuh untuk kita bina hidup baru kita dan ataupun satu gaya hidup baru yang akan datang lah.
Contohnya tadi memang kita dah dibuang kerja, kita tak boleh nak cari kerja yang sama, dan kita kena usaha sesuatu yang baru lah. Tapi idea-idea ini juga ada juga kebarangkalian dia. Contohnya anda dibuang kerja sekarang, anda hanya perlu bertahan beberapa lama untuk kemudian akan ada peluang bekerja yang sama lah. Jadi itu tak ada masalah. Itu jika tuan-tuan dan perempuan decide untuk kerja semula, tu lagi bagus kalau ada. Ini kita ceritanya alternatif jika memang kita tak ada jalan keluar lah. Contohnya kita kilang kita ditutup dan tak ada lagi kerja-kerja yang setara dengan dia dan kita decide untuk buat sesuatu yang baru. Okey, ini saya tunjuk satu contoh kan. Satu contoh idea yang mudah. Tapi saya suka untuk tuan-tuan berfikir idea yang mudah ini kita gunakan cara yang berbeza. Contoh idea yang paling simple ialah pecah gerai, jual nasi lemak, goreng pisang, buah-buahan. 3. Tapi adakah idea ini salah? Apa kata? Contohnya kita jual nasi lemak. Tapi kita jual nasi lemak plus berlauk. Ada lauk yang orang ada pilihan. Kita jual pagi, petang dan malam. Sebab nasi lemak ni sebenarnya orang tak kira pun. Makan pagi boleh, petang boleh, malam pun boleh kat Malaysia ni kan. Lepas tu kita gunakan teknologi yang ada untuk bantu perniagaan kita. Contoh, kita jual dalam masa yang sama, orang boleh beli dan bungkus. Kita dah siap pack untuk orang beli dan bungkus. Kalau nak maju lagi ada contohnya nasi lemak yang kita bekukan. Untuk kalau kita contohnya pergi 7-Eleven dan sebagainya, ada lah nasi lemak yang dah dibekukan. Jadi kita boleh beli. Dalam masa yang sama kita gunakan link dengan Foodpanda, GrabFood, Bungkus Seat dan sebagainya untuk orang order online. Jadi dekat situ kita ada dua. Satu, kita berniaga, dan yang kedua kita memberi peluang orang lain pula mendapat income daripada perniagaan kita, iaitu orang-orang pemandu GrabFood dan sebagainya, Foodpanda kita supaya dia ambil daripada kita dan dia pergi hantar. Jadi ini penting. Sebab sekarang cara dah berbeza. Ramai orang kadang-kadang malas nak keluar, jadi dia akan gunakan teknologi ni untuk order dan sebagainya. Jadi perniagaan makanan ni dia mudah sebab orang sentiasa kena makan. Susah, senang, orang tak pernah makan juga kan. Jadi kita gunakan media sosial lain seperti WhatsApp, dalam grup kejaranan dan sebagainya untuk ambil order, untuk iklankan, viralkan dan sebagainya. Ini salah satu alternatif lah. Alternatif yang biasa, idea yang biasa tapi dengan cara yang luar biasa. Benda ini pernah dicuba dan ada ramai yang berjaya dengan kaedah inilah. Walaupun perniagaannya nampak macam simple. Okay, kat sini contoh kan, nasi lemak. Kita ada akaun Foodpanda, Grab dan sebagainya. And then kita gunakan juga WhatsApp, Facebook, Insta dan sebagainya untuk promote. Dan mungkin perniagaan kita boleh berjaya. Jadi pendapatan di situ lebih jugalah. Dan daripada segi pengiklanan, dekat situ juga kadang-kadang membantu orang order, contohnya untuk keramaian, untuk jamuan dan sebagainya. Jadi melalui pengiklanan akan membantu perniagaan kita. Okey. Seterusnya, selain daripada tadi cerita-cerita nasi lemak, ni ada beberapa idea yang kita boleh fikirkan. Ini saya ambil contoh-contoh ni daripada contoh sebenar. Ini cerita sebenar yang berlaku di zaman COVID, yang kita rasa macam betul ke boleh ni? Benda ni cerita sebenar. Yang pertama contohnya ada seorang makcik ni jual sate. Dia jual sate, dia pacak kemah je jual sate. Cuma satenya sedap. So jualan dia satu hari lebih kurang RM1,000. Dia punya income lah, keuntungannya biasanya kalau mereka makanan ni lebih 50%. So jadi kita jangkakan dia punya keuntungan dalam RM500 satu hari. So dia berniaga 30 hari tanpa cuti. So jadi income jualan dia ialah RM30,000 jualan bulanan. Jadi keuntungan dia ada kemungkinan paling-paling pun ialah dalam sekitar RM15,000 sebulan. Saya tak percaya seorang makcik dia berniaga di jalan jual sate saja. Untung dia RM15,000 sebulan. Okey. Idea yang kedua. Ini dalam zaman COVID juga, orang ni jual ikan. Jadi dia beli ikan daripada perai, daripada pasar borong. Dia jual ikan, cuma bezanya ialah ikannya dia siap siang dan dia ambil tebahan. Jadi dia ambil order, dia siang dan dihantar, deliver ke
ke pelanggan. Jadi tiap-tiap hari dia memang ada pelanggan-pelanggan yang tetap yang memang order ikan apa dia nak. Jadi dia dah siapkan, dah siang, bungkus dan sebagainya, dia hantar ke rumah. Dan dia akan berkembang dan dia maju. Semakin lama semakin maju. Ini idea yang berlaku di zaman COVID. Yang ketiga, ialah orang jual buah. Ini di kawasan perumahan kami juga. Dia jual buah, cuma dia gunakan WhatsApp kejiranan untuk hantar ke rumah. Jadi orang order melalui WhatsApp dan dia hantar direct ke pintu rumah pelanggan lah. Walaupun dia punya buah tu mungkin mahal sedikit, tapi dia jadi mudah untuk orang order sebab dia hantar sampai ke rumah. Itu juga ada yang jual lauk pauk, gunakan WhatsApp kejiranan, hantar ke rumah. Jual bahan landscape. Contohnya jual pokok bunga, jual tanah bakar, jual kokopit, baja, rumput yang terus hantar ke rumah. Jadi orang rasa macam mudah. Jadi walaupun nampaknya macam pelik kan, tapi benda ni berjaya di zaman COVID ni sendiri. Okey, yang keempat ialah ni contoh jual petai. Jual petai, ada orang dia jual petai, dia pacak tepi jalan. Dan dalam masa yang sama, pembantu dia akan masuk ke lorong-lorong untuk jual petai. Dan contohnya awak jual petai, lepas tu jual petai yang dah siap COVID. Jadi lagi mudah dan orang mungkin lebih tertarik pasal malas kan nak COVID. Tambahan lagi awak jual sambal petai. Jadi orang beli dah siap sambal. And then awak gunakan WhatsApp kejiranan, dia hantar ke rumah. Awak boleh jaja rumah tu dengan sekitar kejiranan. Benda simple je, petai je, asal je. Tapi kita gunakan benda tu untuk kita jana pendapatan kita. Jika kaedah kita betul, mungkin benda ni akan berjaya. Okey, yang kelima, idea biasa, cara yang luar biasa ialah jual sayur. Ini sahabat saya sendiri, dia asalnya ialah fotografer. COVID, jadi tak ada kerja sebab tak ada event. Jadi apa yang dia buat ialah dia pergi ambil sayur daripada ladang dan edarkan ke kedai-kedai runcit sekitar taman perumahan. Jadi dekat situ perniagaannya maju dan dia boleh survive. Tak payah lagi jadi fotografer. Jadi dia tumpu jual sayur je. Okey, ini semua contoh-contoh lah. Nanti yang akhir ni saya akan cerita success story yang akan saya kongsikan lah. Okey, kemahiran alternatif yang mungkin kita kena fikir, yang boleh kita fikirkan. Yang pertama saya nak cerita tentang jahitan. Jahitan ni nampak macam simple. Ramai orang terlepas pandang. Dia boleh menjana banyak income ataupun pendapatan daripada menjahit. Okey, contohnya yang pertama contohnya baju kurung. Kalau mungkin pelajar-pelajar wanita atau perempuan semua mungkin tahu yang baju kurung permintaannya sentiasa tinggi. Sentiasa ada orang yang nak upah untuk jahit baju kurung. Jadi dengan ada kemahiran menjahit ni tadi, kita ada income menjahit baju kurung. Yang kedua, kalau kita boleh upgrade lagi kita punya kepakaran menjahit, kita boleh menjahit uniform. Uniform khusus sepertinya uniform jururawat, uniform tentera dan sebagainya, yang itu memang sentiasa ada dia punya order atau ada dia punya tempahan. Satu lagi bidang yang mungkin ramai orang tak nampak ialah kemahiran menjahit busana ataupun baju tradisional seperti tanjak, busana dan sebagainya. Yang sebenarnya ada market dia yang tersendiri. Saya ada beberapa orang sahabat yang memang sepenuh masa kerjanya melipat tanjak dan menjahit busana dan dia survive dengan dia punya bisnes lah. Okey. Kemahiran menjahit tadi juga kita boleh kembangkan lagi kepada barang-barangan kulit. Barang-barangan kulit ni walaupun ketika zaman COVID ni tempahan dia sentiasa ada. Seperti beg, tali pinggang, sarung alatan. Okey, tadi saya tunjuk contoh tadi. Kalau kita tengok kat sini contoh hampir ni contoh tanjak kan. Ini modal dia saya kirakan sekitar RM20. Tapi bila kita dah lipat cantik dan betul lipatan kita dengan ilmu yang kita belajar, dia dijual sekitar RM120 hingga RM180. Saya kira kan untung dia berapa?
Okey, jahitan Contoh, ini jahitan kulit. Ini nama dia quiz ataupun tempat letak anak panah. Modal dia saya rasa kalau kira kulit dia mungkin sekitar RM50 lah kot. Dijual dengan harga RM300 hingga RM350. Okey, yang saya cerita sarung keris dan sebagainya ialah sarung ni. Sarung untuk menyimpan. Dia ada yang dibuat daripada kain, ada juga daripada kulit dan sebagainya. Modalnya murah tapi permintaannya tinggi. Juga seperti contoh-contohnya ni bengkung. Ini semua busana-busana Melayu. Bengkung ni dijual dengan harga RM30. Sedangkan modal dia saya ingat sekitar RM10. Jadi nampak kemahiran menjahit ni boleh pergi jauh. Selain daripada tadi kan baju kurung, uniform, busana. Kalau anda ada bakalan yang lebih boleh tali pinggang, kulit dan sebagainya. Jadi ini sendiri memberi satu income ataupun pendapatan yang tambahan. Jika anda ada kerja lain, boleh jadi pendapatan tambahan. Tapi jika dia ditumpukan juga boleh menjadi income yang kekal. Okey, bidang yang seterusnya. Okey, masa tak tak banyak masa. Jadi saya teruskan lagi ke kemahiran pertanian. Ini pun ada banyak ruang-ruang yang kita boleh usahakan. Yang pertama contoh tadi macam saya cerita membekal sayuran ke kedai. Kita ambil daripada ladang, bekal ke kedai. Bekal ke rumah direct. Yang seterusnya jika kita ada ruang, kita boleh menanam sayur sendiri. Contohnya kalau secara komersial ni kita boleh tanam secara vertigasi. Boleh tanam banyak rapat-rapat. Kita boleh tanam secara hidroponik. Juga sama konsep dia rapat-rapat boleh bertingkat. Kita boleh tanam cendawan. Cendawan pun ada income dia sendiri. Boleh menjual daripada rumah ke rumah. Contohnya macam petai, daun pisang. Daun pisang kadang-kadang kita boleh ambil secara percuma di tepi jalan. Tapi kita kena usahakan benda tu. Ambil, pack dan sebagainya jual. Pucuk paku. Contohnya dekat sini ada contohnya orang asal yang kerjanya kutip pucuk paku dan jual. Pucuk paku tu free. Cuma kena bekerja untuk kutip dan jual. Dan kita tanam ubi kayu. Lepas tu bonsai pada simen. Contohnya kalau orang yang biasa tahu, pasu bonsai ni mahal. Harganya sekitar RM30-40 yang kecil hingga ke RM300 dan sebagainya. Tapi pasu ni juga selain daripada tu awak boleh buat sendiri dengan bonsai simen. Jadi contohnya di Indonesia benda ni diusahakan secara komersial dan boleh dijual dengan lebih murah. Simen murah. Juga seperti tadi ke pasu-pasu ada pokok kelapa, buah kelapa yang dipotong untuk rak bunga, gubahan bunga, baja, awak beli yang baja besar, di-pack semula, boleh jual secara online, kokopit, sekam, pokok-pokok eksotik yang mudah didapati tapi permintaan tinggi, jual ikan dari rumah ke rumah, upah siang, bela ikan juga boleh mendatangkan income. Seperti contohnya ikan keli. Ikan keli ni dia cepat besar. Dalam tempoh 4 bulan dia dah boleh dituai. Begitu juga belut. Ikan kelah. Ikan kelah ni dia mahal. Tapi dia boleh diternak dalam akuarium ataupun kolam. Begitu juga ikan siakap. Walaupun kita dengar macam pelik. Ikan siakap ni boleh diternak dalam kolam sebenarnya. Kolam air masin. Dan ada orang pun dia ternak ikan siakap ni kat tepi rumah je. Juga udang kara. Udang kara merah ni juga dia ada spesies dia yang kita boleh bela dalam kolam. Jadi ini semua alternatif yang kita boleh fikirkan dan kita boleh cuba sebagai salah satu income. Contohnya sayur tadi. Kita tunjuk tadi ikan kelah, ikan siakap, bunga-bunga yang kita nampak macam simple tapi sebenarnya boleh dijual dengan harga yang mahal. Buluh contohnya. Buluh boleh diusahakan menjadi craft tangan, menjadi ni. Even kalau anda tengok di Shopee contohnya, ada orang jual kait buluh yang dipotong je. Potong bulu dia belah untuk buat panjang, jual satu ikat RM10 pun ada. Jadi pasal zaman sekarang kadang-kadang orang malas nak buat kerja tu, jadi kita buat kerja bagi pihak dia. Contohnya ada orang potong bulu untuk jual bulu lemang. Ada jual bulu lemang yang dah siap, tinggal beli je. Sirih contohnya, jika kita duduk dekat dengan contohnya orang-orang Myanmar, orang yang masih makan sirih dan sebagainya, sirih boleh mendatangkan income yang banyak. Tanam pun mudah. Okey, kemahiran alternatif yang lain yang kita ada ialah ketukangan.
Jika kita tak ada kemahiran, kita boleh belajar. Itu kan kayu pine. Kayu pine ni saya pilih sebab kayu pine ni murah. Boleh didapati harga yang murah, dan kalau anda tahu contohnya kayu pine selalu dibuat crate ataupun tempat mengangkat barang, dan benda kayu tu dibuang. Jadi kita boleh ambil secara percuma dan kita boleh usahakan sebagai kerja-kerja keras tangan lah. Kita buat meja, perabot dan sebagainya daripada kayu-kayu yang dibuang ni. Slab kayu, contohnya slab kayu yang orang selalu buat meja, benda ni boleh diusahakan dengan sedikit mesin. Contohnya kita ada chainsaw. Kayu-kayu orang tebang kita boleh potong sebagai slab, dan harga slab kayu untuk buat meja ni harganya mahal. Ada yang jual sehingga 1,000 sekeping, 2,400, dan ada peminatnya sendiri. Benda ni kita boleh usahakan dan kita kena peka. Contoh nampak orang tebang pokok, kita tahu kita boleh jadikan duit daripada hasil-hasil yang kita usahakan. Juga seperti ukiran kayu. Saya ada seorang sahabat yang mengukir. Kerja dia 24, maksudnya kerja full time dia ialah mengukir. Dia duduk di depan rumah dia mengukir. Mengukir hiasan-hiasan dan sebagainya, dan dia mendapat tempahan yang tak pernah putus. Dia duduk di Terengganu, memang kerja mengukir. Dan ada juga kawan-kawan saya yang kerjanya membuat sarung senjata contohnya. Buat senjata, pertukangan besi dan sebagainya yang tempahannya tak pernah putus. Sentiasa ada tempahan, dan ada seorang sahabat saya contohnya, dia punya queue tempahan sampai 3 bulan. Jadi kita tahu income dekat situ banyak dan ada yang kita ramai telah sempat pandang. Okey, begitu juga makanan-makanan. Saya ada sahabat yang kerjanya jual popcorn, yang buat kek, roti, donat, kuih-kuih, western food, kambing perap. Nanti saya akan ceritakan secara detail lagi lah yang kita kejayaan-kejayaan orang yang saya kenal dengan perusahaan-perusahaan yang sebegini. Okey, ini contoh kan, saya bagi contoh. Contoh yang pertama, kita tengok ikan. Dekat ikan saja ada banyak cabang perniagaan. Yang pertama, ada orang tangkap ikan dan jual. Itu nelayan. Kita boleh mancing ikan, jaring ikan, beli ikan. Ada orang beli ikan dan jual ikan. Ikan juga. Tapi kerjanya beli daripada nelayan dan menjual. Ada orang kerja dia ambil upah ikan yang dah dibeli tadi untuk siang ikan. Itu pun satu kerja lain. Ada orang beli ikan dan keringkan. Dia jual ikan masin. Satu lagi pekerjaan. Ada orang beli ikan masin dan sayur dan dimasak. Di restoran contoh. Jadi dia masak dan jual sebagai kalan ikan masin contohnya. Jadi dia cabang yang lain. Daripada ikan juga. Ada orang beli ikan dan proses jual sebagai berbolak ikan. Ikan juga asalnya tetapi dalam bentuk yang lain. Ada orang pula buat kita panggil support system. Ada orang buat boat, jual jala, jual pancing, umpan dan segala-gala peralatan kepada penangkap ikan. Itu satu kerja juga. Dan ada orang buat iklan terhadap barangan-barangan tangkap ikan. Jadi itu pengiklanan yang berkaitan dengan ikan juga. Ada orang jual minyak kepada nelayan dan ada orang buat bantal contohnya dalam bentuk ikan. Itu semua berkaitan dalam satu je contohnya ikan. Jadi kita dekat sini saya nak kita semua berfikir yang ada banyak cabang dalam perniagaan ataupun dalam perusahaan ni. Jadi ada banyak cabang. Contohnya ada dua benda yang sentiasa ada permintaan walau dalam keadaan susah. Yang pertama ialah makanan. Aspek makanan ini sentiasa orang susah, senang, orang tetap makan. Cuma mungkin pilihan makanan itu berbeza-beza. Tapi setakat ni di Malaysia masih ada permintaan walaupun apa yang kita jual. Yang kedua, kesihatan. Kesihatan maksudnya ubat-ubatan, benda-benda yang menyihatkan. Orang kita banyak health concern. Jadi apa-apa yang terkait dengan kesihatan selalunya laku walaupun dalam keadaan sah. Dan yang ketiga ialah hobi. Ini banyak orang lelaki. Hobi ni walaupun dalam keadaan susah pun dia tetap berjalan.
Cuma mungkin dia punya demand daripada tinggi tu kepada rendah sikit, tapi dia tetap juga. Yang saya nampak lah contohnya dari hobi tadi, dari segi tanam Melayu, koleksi keris, barang dan sebagainya, pisau, masih ada demand kat situ. Juga seperti tadi bahan-bahan pancing ikan, peralatan-peralatan kereta, masih ada demand walaupun dalam keadaan COVID atau tak COVID dan sebagainya. Okey, sekarang yang kedua sebelum terakhir ialah saya cerita tentang kes sebenar. Ini semua kes sebenar, dia ada banyak lagi. Ini yang saya sempat kumpulkan ada 9 je. Okey, yang pertama saya cerita tentang peniaga popcorn. Bunyi macam kelakar je kan peniaga popcorn. Saya kenal ada seorang, dia engineer. Dia pernah nampak satu iklan macam mana orang bingkil macam mana membuat popcorn. Dia pergi. Jadi dia belajar macam mana buat popcorn. Dia keluarkan sedikit modal, dia beli mesin popcorn yang paling kecil. Dia buat popcorn dan dia bungkuskan dan dia jual. Jadi sangat laku. Jadi daripada perniagaan popcorn kecil tadi ini, dia beli mesin yang lebih besar. Dalam tempoh beberapa bulan, dia ada mesin yang sangat besar dan banyak. Jadi kat mana, kita fikir mana dia jual popcorn ni? Yang pertama dia letak di kedai. Yang kedua dia jual direct. Tapi yang lebih banyak lagi ialah dia mendapat tempahan. Contohnya untuk event, untuk kerja kahwin, dan sebagainya. Jadi order tak pernah putus. Jadi sekarang kat rumah dia memang penuh dengan popcorn dan seluruh keluarga dia mengusahakan bisnes popcorn. Jadi dia ada mesin popcorn yang sangat besar, jadi dia punya production dia tinggi lah. Okey, itu contoh simple je popcorn. Okey, yang kedua, cerita seorang pelajar dan bisnes kek. Saya kenal ada seorang pelajar lepasan SPM. Dia orang yang susah lah. Dia orang yang susah, tapi otaknya kreatif. Jadi selepas dia SPM, dia nak berniaga, nak mendapat pendapatan keluarga dia. Jadi dengan buat bisnes kek. Tapi dekat rumah dia tak ada oven. Jadi apa yang dia buat ialah dia cari, dia ada kuali, dia ada periuk. Jadi dia tahu dia boleh kukus. Jadi apa yang dia buat ialah dia jual kek kukus saja. Dia beli bahan untuk kek kukus dan dia dapat buat kek kukus. Dan dia tak ada motor, dia tak ada kenderaan. Jadi dia hanya menjual sekitar kejiranan dan orang-orang yang dia boleh hantar secara jalan kaki. Nampak tak dia punya kreatif dia? Jadi dia boleh jual kek kukus yang boleh dihantar secara jalan kaki. Round yang pertama. Jadi bila dia dah semakin ada pendapatan, untung, dia beli oven. Jadi dia boleh buat kek kukus dan kek yang boleh dibakar. Dua tambahan kan. Jadi daripada situ dikembangkan lagi perniagaan dia tadi hingga sampai satu tahap dia pula yang ada jadual untuk customer dia ikut. Contohnya hari ini saya buat kek kukus buah dan kek lapis. Jadi siapa yang nak order hari ni boleh order. Besok dia buat kek lain pula. Jadi dia yang tentukan pula. Jadi orang akan order ikut dia punya jadual. Bayangkan jadi perniagaan yang simple tadi dengan serba tak ada, tapi dia mampu menjana pendapatan yang besar hanya dengan berfikir secara kreatif. Okey, itu cerita tentang pelajar dan bisnes kek. Yang ketiga ialah peniaga kambing golek. Ini pun cerita yang unik. Saya kenal ada seorang engineer telekomunikasi. Dia kerja dengan syarikat telekomunikasi lah. Satu hari, dia mencuba menjual kambing bakar. Jadi dia beli kambing dengan resepi yang dia cipta sendiri dengan isteri dia. Jadi dia jual kambing bakar yang dijual dalam pack-pack lah. Jadi oleh kerana mungkin masakan dia tu sedap, perniagaan dia laku. Jadi tiap-tiap hari dia boleh habiskan seekor kambing golek. Masa peringkat awal lah ni, kita peringkat awal dulu. Satu kambing golek tu lebih kurang dalam 800 kalau kita jual 800 ke 1000. So jadi income dia lebih kurang 1000 daripada kambing golek setiap hari.
Jadi daripada situ dia berkembang lagi. Berkembang bila orang order contohnya kambing golek untuk kahwinan, majlis keramaian dan sebagainya. Jadi hingga dia berhenti kerja dan dia bisnes kambing golek je sampai sekarang. Saya ingat sekarang dah masuk tahun ke 5 ke 6. Fokus utama dia ialah jual kambing golek. Jadi dia berniaga yang sangat berjaya. Okey, itu cerita kambing golek. Yang tadi yang keempat saya cerita tentang peniaga ikan siap siang. Itu juga memang berlaku di zaman COVID ni tadilah. Dia beli ikan, dia siap siang dan dia hantar ke rumah. Jadi perniagaan dia maju. Mungkin kat situ servis dia bagus, mungkin pantas, pilihannya banyak. Jadi perniagaan dia maju di zaman COVID ni. Jadi dia dapat edarkan ikan yang banyak yang ordernya tak pernah putus-putus. Kadang-kadang customer yang sama order contohnya tiap-tiap minggu. Jadi kalau dia ada contohnya 100 orang customer pun dia dah cukup ni. Pasal ikan adalah satu keperluan kan. Ikan, ayam dan sebagainya satu keperluan yang kita sentiasa akan beli. Walaupun kita susah pun kita tak pernah makan juga. Okey. Jadi ini semua contoh-contoh yang ada lah. Ada banyak lagi contoh. Okey, contoh yang seterusnya ialah saya cerita tentang pembekal sayuran. Sahabat saya tadi, dia seorang fotografer sukan. Jadi bila masuk musim COVID, tak ada orang sukan. Maka dia tak ada kerja. Jadi untuk menyara keluarga, dia mengambil keputusan beli sayur. Pergi ke ladang, beli sayur dan dia cari bekalan contohnya untuk bekalkan di kedai-kedai runcit sekitar taman perumahan. Jadi di situ je dia dapat income yang mencukupi. Perniagaan kerja ni mudah. Dia bangun pagi ambil stok sayuran. Jadi by pukul 10, 11 dia dah habis edarkan semua ke kedai-kedai dan pasar. Dah kerjanya habis. Jadi masa kerjanya pendek je tapi income-nya lumayan. Itu contoh bekal sayuran. Begitu juga dengan orang yang membekalkan ayam. Pun macam tu juga, kita ada ruang yang luas untuk perniagaan seperti ini. Sebab dia memudahkan kerja orang tadi kan. Okey, yang keenam, penghantar kurier. Penghantar kurier ni pun ialah kerja yang banyak available. Pasal sekarang company kurier, jadi musim COVID ni salah satu bisnes yang berkembang maju dan sangat maju ialah penghantar kurier. Ataupun orang membeli barang secara online. Jadi penghantar kurier ni menjadi satu aspek penting dalam perniagaan online. Jadi demand kepada penghantaran ni tinggi. Even sekarang kalau kita tahu, semua syarikat-syarikat kurier ni ada ejen yang dilantik secara kontrak. Dia bukan pekerja, dia adalah hanya ejen. Yang contohnya kita nak pergi, kita hanya daftar dan kita ambil barang dan kita hantar. Jadi ada banyak ejen ni dan upah satu bungkusan tu sekitar 50 sen. So, jadi kalau kita boleh edarkan 100 bungkusan satu hari, kita boleh dapat RM50. Jadi 100 bungkusan tu taklah terlalu banyak. Kalau kita ada motor, mungkin dia ada limitation lah. Saya kenal seorang penghantar kurier yang dulu asal-asalnya dia hantar ke rumah saya menggunakan motor. Tapi selang 2 bulan selepas tu saya nampak dia datang dengan kereta. Saya pun tanya, kenapa tak bawa motor? Dia kata barang yang dia boleh bawa lebih dan dia mampu membeli kereta dengan hasil pendapatan hantar barang tadi. Dia mampu beli kereta yang murah dan membantu kerja dia tadi. Dia dapat jual dengan lebih, dia boleh hantar dengan lebih banyak bila menggunakan kereta. Okey, itu contoh yang ke-6. Jadi contoh yang ke-7 tadi cerita penjual sate. Makcik jual sate yang income dia satu bulan RM30,000. Jadi kita dengar macam terkejut. Tapi ada banyak sebenarnya perniagaan-perniagaan yang kalau kita usahakan secara serius, kita boleh dapat income sebegitu. Walaupun mungkin orang tak perasan. Okey, yang ke-8 ialah tentang penjahit baju kurung. Saya ada seorang yang saya kenal. Asal-asalnya dia kerja biasa saja. Tapi dia decide lepas tu dia nak
memulakan karier sebagai tukang jahit. Dia beli mesin yang murah, dia menjahit baju kurung. Dia tak pandai jahit pun sebelum tu. Tak pandai buat baju kurung tapi belajar online lah, belajar itu, tengok video dan sebagainya, belajar buat baju kurung. Buat yang simple-simple dulu. Tapi lepas tu dia semakin pandai, dia buat baju fashion. Lepas tu semakin pandai lagi, dia buat uniform, dia boleh mesin jahit tepi. Dia ada 2-3 mesin jahit tepi sekarang ni. Jadi perniagaan dia berjaya dan dia fokus on menjahit baju saja. Menjahit. Itu contoh yang ke-8. Saya ada contoh yang ke-9 ialah kontraktor elektrik. Ceritanya begini. Seorang kenalan, dia tak ada kelulusan sangat pun. Jadi tiba-tiba dia nampak satu iklan tentang kursus pendawaian elektrik. Dah 3 minggu macam itulah. So dia pergi, bayarannya minimum. Saya rasa mungkin anjuran MARA dan sebagainya. Jadi dengan ilmu wiring tadi, dia mulakan perniagaan. Ambil upah wiring di rumah, jalan dulu, betulkan elektrik, pasang peralatan. Dan lepas tu perniagaan dia semakin berkembang. Selepas beberapa tahun dia dah mampu ada pekerja. Dia boleh ambil projek yang lebih besar, contohnya wiring rumah kedai, kilang dan sebagainya. Jadi kita nampak dengan ilmu yang sedikit, dia modal dia sikit je, dia belajar kepakaran pendawaian. Begitu juga contohnya dengan contohnya aircon, repair aircon. Ini semua ada income yang memang sentiasa ada kerja. Contohnya pengubah suaian rumah. Ada sahabat juga yang kerjanya mengubah suaian rumah secara kecicilan. Pun boleh hidup dan menguntungkan lah. Okey, seterusnya yang saya tak gariskan kat sini ada beberapa lagi contoh. Contoh seorang sahabat saya kerjanya jual busana Melayu. Dia buat tanjak, dia buat baju untuk baju tradisional lah. Dan perniagaan dia sangat terkenal dan sangat lumayan. Ordernya saya ingat satu hari beribu-ribu. Saya memang kenal beberapa orang yang juga menjual barangan kulit, yang ada yang buat secara part time, ada yang membuat secara full time. Jadi dekat sini sebenarnya kita nampak ada banyak alternatif yang ada. Ada sahabat saya contohnya tukang besi. Dia dulu kerja di kilang besi, dia diberhentikan. Jadi dia mula-mula dia buat part time, buat pisau, parang dan sebagainya di tepi rumah. Tapi mungkin dia punya kualiti pembuatannya bagus dan permintaannya banyak. Jadi dia berpindah rumah, cari yang lebih luas sikit halamannya. Jadi dia buat dia punya bengkel tukang besi. Yang sekarang ni ordernya tak pernah putus. Yang saya kata kalau queue tu sampai 3 bulan. Jadi maksudnya memang income tu tak pernah putus. Begitu juga yang tukang buat ulu keris, ulu parang, ukiran kayu yang macam saya ceritakan. Itu semua success story yang sebenar, yang bukannya orang kata bukan cerita yang dibuat-buat. Cuma mungkin ramai orang tak perasan yang ada bidang-bidang khusus yang memerlukan ilmu dan kesungguhan. Dalam masa yang sama tadi menjaga kualiti pembuatan yang baik dan mungkin dia punya menjaga pelanggan yang baik dan boleh menjadi satu bisnes yang bagus lah. Jadi dekat situ kita nampak berbagai alternatif. Satu nanti bengkel ni kita panggil bengkel alternatif. Okey. Last sekali ialah saya rumuskan lah. Daripada cerita yang saya sampaikan tadi, ada beberapa perkara yang kita boleh tengok. Yang pertama ialah COVID-19 ialah sesuatu yang kita tak jangka. Yang betul-betul berlaku luar daripada pemikiran kita. Contohnya, siapa yang terfikir industri pelancongan boleh runtuh.
industri penerbangan boleh runtuh, industri perhotelan mengalami kesukaran tanpa kita jangka. Jadi sangat banyak sektor yang terkesan, sama ada sementara atau berkekalan. Contohnya kalau sektor sosial, seperti tadi kan hiburan dan sebagainya terus terkesan. Sektor-sektor perfilman dan sebagainya juga terkesan. Jadi jika kita tergolong yang terkesan teruk, kita kena mulakan langkah baru. Jadi kita kena fikir alternatif. Dan ruang yang luas ialah ruang-ruang perniagaan. Contohnya memang kerja kita memang tak ada jalan lagi. Jadi kita kena fikirkan macam mana kita nak mulakan langkah baru. Tapi bila kita nak mulakan langkah baru itu, kita kena lebih cepat merancang adalah lebih baik. Rancang dengan cepat dan bertindak dengan lebih cepat. Tapi rancangan tu kena teliti. Jangan tidak merancang. Bila kita tidak merancang, kita akan buat banyak kesilapan. Mengeluh dan menunggu bantuan tidak menyelesaikan masalah. Okey, saya kongsikan sedikit. Dulu pada tahun 2012 berlaku banjir. Berlaku banjir kilat di Kelantan contohnya. Jadi ramai rumah-rumah yang roboh, rosak dan sebagainya. Daripada kesan rumah yang roboh dan rosak, kita dapat lihat ada dua golongan. Golongan yang pertama, yang duduk menunggu bantuan sampai. Duduk mengeluh, orang tanya macam mana, mengeluh kesian, tak ada siapa nak tolong dan sebagainya, menunggu bantuan. Jadi orang macam ni dia sentiasa susah dan lambat untuk bangkit. Tapi ada satu golongan lagi yang hari ni rumah dia roboh, besok selepas dia kemas, dia terus pergi tepi jalan, dia jual apa yang dia boleh jual. Dia contohnya beli buah sikit, jual. Beli jajan, beli apa sajalah makanan-makanan yang dia boleh jual, dia jual. Jadi dekat situ dia, orang-orang yang lalu lalang ni tadi pun akan rasa kesian. Ini orang ni kita kena bantu dan kita kena beli. Jadi instead of tadi dia minta bantuan, dia meniaga. Jadi orang ni yang cepat pulih kerana dia cepat bertindak dan tak menunggu untuk bantuan tiba. Dia perlu ambil inisiatif ni. Jadi kat situ kita nampak. Sama juga macam COVID ni, kalau kita jenis orang yang menunggu bantuan kerajaan dan sebagainya, dia tak menyelesaikan masalah. Kita sendiri kena ambil tindakan proaktif untuk kita majukan diri kita sendiri tadi lah. Okey, dan yang last kali ialah ada banyak jalan yang kita boleh ambil. Kita kena memilih, berfikir dan berusaha. Kat situ kita nampak. Dia memang satu cabaran yang susah sebenarnya bila kita keluar daripada kita panggil ruang selesa. Ramai orang tak berani untuk berubah sebab kita dah selesa dengan keadaan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak ada alternatif lain selain daripada keluar daripada kepompong yang kita ada. Jadi inilah orang yang selalunya berjaya bila kita sanggup memilih jalan tadi yang saya cerita tadi. Satu ialah kita rancang, dan yang kedua kita sabar dan bertahan dengan apa yang kita usahakan. Memang tak ada apa yang bermula dengan baik. Semua benda kita kena bersungguh-sungguh usahakan. Cuma yang penting tadilah berkat usaha kita, insyaAllah kita akan berjaya lah. Saya rasa setakat ni dulu kot saya punya perkongsian. Tadi saya diberitahu saya diberi masa dalam 1 jam lebih sikit, jadi ini pun lebih kurang dalam 1 jam. Saya tamatkan dulu saya punya perkongsian ini. Jadi mungkin lepas ni kita boleh buka kepada soal jawab lah. Jika ada sesiapa nak tanya apa-apa yang mungkin saya boleh jawab, saya cuba jawab lah. Okey, setakat ini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak kepada Encik Haji Rostan. Peserta-peserta jika ada sebarang pertanyaan boleh bertanya di chat ataupun buka mic.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera. Saya nak bertanya, patut ke kita gadai atau pajak emas untuk dapatkan modal ataupun ada sumber-sumber lain yang kita boleh dapatkan macam modal? Okey, dia ada dua yang kita kena faham bila kita berurusan dengan emas. Yang pertama pajak dan yang kedua gadai. Dia ada beza kan pajak dan gadai. Okey, kalau kita pajak maksudnya kita letak emas kita, biasanya contoh emas kita harga dia RM5,000. Jadi kita pajak biasanya dia akan bagi pinjaman kepada kita sekitar separuh daripada itu dalam 2,500. Tapi kita kena tebus dalam tempoh masa yang terhad. Okey, jadi bila kita memajakkan emas tadi, kita kena tahu pula apa yang kita nak buat. Sebab kita kena plan. Contohnya kita rasa kita boleh usahakan sesuatu dan dalam tempoh, contohnya kita pajak 3 bulan, dalam tempoh 2 bulan kita mampu menjana keuangan untuk kita tebus balik kita punya emas tadilah. Betul? Jadi rancang dengan baik. Benda tu boleh diusahakan tapi kita rancang baik. Contoh kita punya pajak 3 bulan, kita kena letak target kita sekitar 2 bulan. Dan kita ada 1 bulan tu sebagai orang kata langkah berjaga-jaga lah. Contohnya projek apa, kita punya projek tadi kurang berjaya, kita ada 1 bulan lagi untuk kita usahakan untuk kita dapat tebus balik lah kita punya pajak tadi. Itu kalau kita pajak tadi lah. Dan yang kedua ialah kita gadai. Gadai maksudnya kita jual emas. Kita boleh jual emas, tapi kita jangan lupa kalau kita memang ada income yang lain ataupun ketika itu emas dengan harga yang mahal, boleh je kita jual. Pasal harga emas ni berubah-ubah. Kita tak ada masalah untuk kita beli, kita dah untung, nanti kita boleh beli balik. Saya rasa macam tu kot. Kalau kita ada jalan lain boleh, dan ada juga orang yang membeli emas memang sebagai persediaan. Jika dia susah, dia memang bersedia untuk gadaikan bagi memberi dia kewangan tadi lah. Okey, itu je kot. Okey, baik. Terima kasih. Faham. Okey, ada yang bertanya di mana saya boleh dapatkan kontak untuk belajar kemahiran penjahit. Okey, bengkel-bengkel menjahit dan sebagainya sebenarnya banyak. Kalau kita biasa buka di Facebook sendiri pun ada banyak bengkel-bengkel. Jadi kita kena cari di grup-grup yang tertentu. Ada je grup-grup yang mengusahakan bengkel, asas menjahit kulit. Dan sebenarnya menjahit kulit ni contohnya taklah terlalu susah. Saya contohnya belajar menjahit kulit tengok YouTube je. Boleh je. Untuk pengetahuan asas. Tapi bila kita dah pandai mungkin dan kita dah kenal lingkungan sahabat-sahabat yang juga menjahit kulit, dari situ kita boleh belajar untuk mendalami lagi lah kemahiran. Boleh gitu? Sama-sama. Ada beberapa soalan lagi? Okey, mungkin saya boleh tambah sikit lagi lah. Sebenarnya bila dengan adanya Facebook dan sebagainya, ada banyak
ruang-ruang kemahiran yang kita boleh cari. Ada banyak grup-grup yang khusus yang membincangkan bermacam-macam topik. Contohnya saya pernah tengok grup menanam anggur, grup penanaman bonsai, grup fertigasi, grup tanaman hidroponik. Ada banyak lagi grup. Jadi kita join grup tu, jadi kita boleh belajar macam-macam di dalam grup tu dan kita boleh bertanya. Termasuk juga grup hobi, grup-grup memancing. Jadi kita gunakan grup seperti itu untuk juga kita boleh meniaga kat situ. Contohnya jual barang-barang keperluan memancing, jual keperluan mana. Melalui grup-grup yang ada tu lah. Jadi bila kita fokus kepada satu kemahiran tu, jadi kita akan jumpa orang-orang yang sama, yang kita boleh berkongsi minat dan berkongsi pengalaman. Itu kot. Okey, kerajaan ada bagi bantuan ke kalau kita nak mulakan suatu bisnes? Ada bermacam-macam bentuk bantuan sebenarnya yang saya difahamkan. Saya bukan kerja kerajaan jadi saya tak lupa pasti. Tapi daripada akaun penjana dan sebagainya, ada banyak grant yang saya dengar hari itu yang dilancarkan dalam bentuk grant, ada dalam bentuk perniagaan, dalam bentuk pinjaman mudah yang kita boleh dapatkan. Yang itu kita kena rujuk dengan portal kerajaan lah. Ada. Saya dengar memang ada. Terutama khususnya untuk bantuan COVID ni tadi ada. Dia bagi macam bantuan. Assalamualaikum. Saya nak tanya lagi. Patut ke pelajar ambil kos perhotelan ataupun yang lain-lain? So macam kita tahu waktu awal-awal pandemik hari tu kan, macam sektor-sektor hotel ni semua tutup. So tak ada pendapatan lah. So jadi bagi Encik patut ke ataupun kita kena fikir ambil kos yang boleh jamin kita punya kerja? Okey. Okey, terima kasih. Pilihan kos ni pun satu benda yang agak kritikal dan krusial juga kan dalam kita tadi sebagai pelajar. Kadang-kadang kita memang minat bahagian tu. Dia ada dua lah. Ada sebab kita memang minat bahagian tu, jadi kita ambil kos tu. Dan ada juga keadaan kita tak ada pilihan lain selain daripada kita kena ambil bahagian tu dengan kelulusan yang kita ada. Jadi memang betul ada sektor-sektor tertentu yang prone ataupun terbuka kepada masalah. Contoh tadi kan perhotelan. Kita tak tahu pun, kita tak jangka pun kan perhotelan akan ada masalah bila COVID melanda. Begitu juga contohnya macam bidang saya, bidang seni bina. Seni bina dia sangat terkesan dengan ekonomi. Bila ekonomi jatuh, maka ramai yang dibuang kerja. Tapi nak buat macam mana, ada di kalangan kita yang memang minat bahagian tu, jadi kita ambil jugalah. Tapi jika kita memikirkan untuk pendapatan yang kekal, pendapatan yang tidak terganggu, mungkin kita kena memilih kos-kos yang lebih selamat lah. Tapi itu pun pulang jugalah masing-masing macam mana kan. Mungkin kalau kita tak ada pilihan lain, kita terpaksa. Tapi dekat situ kita kena nampak. Contohnya macam tuan-tuan dan puan-puan semua yang pelajar universiti. Ketika kita belajar di universiti ni, kadang-kadang ada banyak ruang-ruang lain yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan kemahiran kita. Kadang-kadang ada kursus yang menawarkan hal-hal kemahiran. Walaupun nampak benda tu remeh. Ataupun contohnya kita boleh usahakan perniagaan kecilan, group work dan sebagainya. Benda ni sangat
sangat membantu sebenarnya dalam kita punya masa depan bila kita keluar. Saya ada kenal ramai je orang yang contohnya dia ambil satu kos, bila dia keluar dia tak gunakan kos tu tapi dia buat benda lain. Saya ada seorang sahabat yang dulu kerjanya, kelulusannya bahagian hartanah. Dia keluar, tahun yang pertama dia kerja dalam 6 bulan, lepas tu dia minat berjalan, dia minat travel. Jadi dia bawa orang pergi melancong. Mula-mula asalnya tadilah tolong belikan tiket, jadi travel agent. Tapi kerana mungkin strateginya betul, dalam tempoh 3-4 tahun selepas tu dia ada syarikat pelancongan dia sendiri. Dan dia tadi mengambil projek-projek besar lah tadi, bawa Datuk-Datuk pergi overseas dan sebagainya dan sangat berjaya lah. Cuma lepas tu bila COVID ni pun dia agak terkesan lah. Walaupun terkesan tapi saya tengok bisnes dia masih berkembang maju. Dan ada satu contoh lagi, saya ada seorang kawan yang membawa rombongan umrah. Kerana COVID ni jadi dia sangat-sangat terkesan hingga perniagaannya hampir ditutup lah. Tapi bila mula COVID aja, dia terus mengambil tindakan proaktif dengan menukar perniagaan dia. Daripada bawa orang pergi umrah, dia menjual tudung. Jadi Alhamdulillah bisnes dia survive. Pasal dia tahu mungkin dia dah boleh predict kot yang umrah ni akan ada masalah, jadi dia terus shift. Mula-mula dia jual tadi kan, jual sanitizer, jual mask, tapi lepas tu akhirnya dia jual tudung dan pakaian wanita. Jadi bisnes dia survive lah, dapat membantu dia punya pendapatan. Itu je kot. Terima kasih. Faham. Sama. Peserta-peserta ada sebarang pertanyaan lagi? Baiklah, jika tiada, sampai di sini Ini ada saya... seorang yang ada lagi. Oh, ada. Okey, baik-baik. Okey, ada tak cadangan bisnes dekat universiti? Okey. Cadangan niaga dekat universiti ni sebenarnya macam-macam. Yang pertama, satunya kita kena tengok kita punya kemampuan dari segi pengurusan masa. Saya sendiri masa di universiti, walaupun dalam bidang seni bina ni sangat sibuk. Jadi kita akan sentiasa duduk di studio seni bina lah. Maksudnya kita buat kerja di studio seni bina. Dulu masa zaman saya kita buat kerja tak menggunakan komputer pun, semua manual. Jadi kita duduk di studio. Oleh kerana kita duduk di studio tu lama, jadi saya nampak ada satu ruang perniagaan yang logik, iaitu menjual makanan. Makanan-makanan ringan yang kita boleh beli dengan mudah. Kita duduk dalam studio kan, daripada pagi pukul 8 pagi sampai ke 10 malam. Jadi macam tadilah sambil kita buat kerja tadi, kadang-kadang kita nak makan jajan dan sebagainya. Jadi saya meniaga tadilah jual jajan, jual air dan sebagainya di meja saya sendiri. Jadi orang datang beli, tak mengganggu masa kerja kita, tapi dalam masa yang sama menjana pendapatan. Jadi cuma kita contohnya seminggu sekali saya akan keluarlah dengan motor, beli stok saja, stok makanan dan sebagainya untuk dijual. Itu salah satu contoh, itu contoh yang mudah aja. Tapi ada juga contoh-contoh yang lain yang lebih canggih lagi, contohnya seperti menjual top up, menjual tadi kan makanan-makanan kesihatan, pun juga boleh menjana pendapatan, tadilah di samping kita bekerja. Juga ada juga bisnes yang lebih advance lagi, ialah bisnes-bisnes yang berkaitan online. Contohnya jika
kita menjual barang melalui Shopee, Lazada dan sebagainya pun boleh, walaupun ketika kita bekerja ni tadi, kita belajar tadi kan, cuma kita kena manage kita punya masa lah. Contohnya kalau barang tu kita tak boleh nak hantar on time, kita boleh letak pre-order, jadi kita ada tempoh untuk kita post. Jadi kita kena tahu, contohnya kedudukan kita dengan pejabat pos atau kedai atau dia punya kedai kurier. Kita kena tahu yang kenderaan yang kita ada untuk mengangkat barang tu. Jadi itu semua kita kena kira dengan kemampuan kita. Kita kena rancang apa yang kita boleh buat. Macam cerita tadi, ingat tak saya cerita tentang cerita orang buat kuih tadi kan? Budak pelajar buat kuih tadi. Jadi dia kira dengan apa yang dia mampu, apa benda yang dia boleh usahakan. Saya kenal ramai orang yang berniaga masa dia belajar. Dan dengan ilmu berniaga inilah lepas tu dia mudah untuk menghadapi dunia sebenar bila dia keluar. Jadi saya memang galakkan pelajar-pelajar semua usahakan sesuatu yang bermanfaat. Cuma jangan sampai dia mengganggu kita punya kerja hakiki kita lah, iaitu sebagai student tadi kita kena belajar. Jadi dekat situ kita kena pandai mengurus kita punya masa. Boleh macam tu. Sama-sama. Selamat sejahtera, saya ada soalan. Boleh. Kalau saya nak buat bisnes kat sekolah, apa yang sesuai dijual atau kemahiran dia? Macam mana? Kalau saya nak buat bisnes kat sekolah, apa yang sesuai untuk dijual? Sekolah mana tu? Maksudnya sekolah tempat kita belajar ke atau di sekolah? Sekolah macam sekolah kebangsaan tu? Sekolah kebangsaan macam tu. Okey, maksudnya perniagaan dekat dengan sekolah kan? Dekat dengan sekolah ni benda yang paling mudah ialah makanan sebenarnya. Kalau kita tengok orang meniaga-meniaga di tepi sekolah tu biasanya makanan. Saya ada seorang yang saya kenal lah. Memang dia kerjanya dia bawa van dan dia meniaga di dekat-dekat dengan sekolah. Benda yang paling mudah laku ialah jajan lah. Yang paling mudah laku dan mendatangkan income yang banyak. Even ada satu produk lagi tapi sebenarnya tak bagus untuk kesihatan. Dia jual Maggi sebenarnya. Contohnya dia jual Maggi kepada pelajar. Dia Maggi yang siap masak. Macam Maggi cup tu kan. Dia masak banyak. Jadi dia jual secara cup ni tadi kepada pelajar. Untung dia sangat banyak. Budak-budak beratur beli, cuma tu contoh yang tak berapa bagus lah budak-budak makan Maggi. Tapi macam tu jugalah. Contohnya jual aiskrim dan sebagainya. Itu benda yang paling common lah. Kalau kita pergi kat sekolah-sekolah mana-mana pun orang akan jual, contohnya goreng pisang, sate, berbola ikan, yang budak-budak senang beli. Ataupun kita panggil finger food lah, finger food maksudnya benda yang dia boleh beli dan dia boleh pegang. Yang tu lebih mudah laku berbanding tadi contohnya yang nasi lemak, mi yang dia kena duduk dan makan. Jadi finger food ni sangat mudah laku. Air. Jadi saya rasa itu kot yang paling common dan paling senang kot laku kalau kita berniaga dekat dengan sekolah. Terima kasih. Sama-sama. Kemahiran apa yang sangat berkesan yang kita boleh terapkan kepada pelajar lepasan universiti untuk diorang yang tak ada kerja? Okey. Kemahiran Kita kemahiran ni tadi sebenarnya itu saya kata dia sama tau. Pelajar universiti pun awak kena fikir sama cerita macam saya cerita tentang orang banjir tadi. Ada orang yang keluar dan menunggu.
Sama juga saya jumpa ramai juga pelajar universiti macam ni. Keluar menunggu kerja. Jadi bila tidak ada kerja yang dia boleh buat, dia dah tunggu je lah. Menganggur lah. 2-3 bulan, 4-5 bulan dan sebagainya, tunggu kerja yang sesuai untuk dia. Ada kerja macam tak sesuai, dia tak mau buat. Jadi orang-orang macam ni dia sama mentaliti dia. Walaupun orang universiti ke orang kampung ke apa, mentaliti dia, orang yang menunggu ni tadi, dia tak akan berjaya selalunya. Jadi orang yang berjaya ialah orang yang berfikir untuk buat apa yang dia boleh buat. Kita ada contohnya tadi, kita ni semua Allah bagi tangan dan kaki. Jadi bila orang dia tak ada kerja tu, saya tak boleh terima tau. Orang macam kata, tak tahulah, saya tunggu kerja tak dapat, jadi saya tunggu. Jadi masa tunggu tu kita boleh buat apa sebenarnya? Ada macam-macam kerja yang kita boleh buat. Walaupun mungkin tadi saya katakan yang memerlukan kepakaran, kalau tak ada kepakaran kita boleh belajar. Benda tu available kat Malaysia ni, easily available. Apa-apa je bidang. Contoh saya kata daripada kemahiran menjahit, kemahiran bertukang, pendawaian, kemahiran komputer, design. Semua tu awak boleh belajar dengan mudah sekarang kan. Ada YouTube, ada Google, ada apa. Jadi lengkapkan diri kita dengan kemahiran tu. Pasal kemahiran ini kadang-kadang boleh bawa awak jauh ke depan. Jangan dia kena faham. Ramai mungkin pelajar-pelajar sekarang tak faham. Bila kita kata contohnya awak belajar bidang komputer, jadi kita tunggulah orang offer kita kerja bidang komputer. Bila tak ada bidang komputer, kita pun macam tunggu lagi. Tak, sebenarnya macam gini. Awak kena faham, universiti ni ialah tempat kita belajar untuk jadi matang. Tempat kita berfikir, tempat kita merancang. Jadi dekat universiti sebenarnya ada macam-macam kemahiran yang kita boleh tingkatkan. Okey, contoh. Saya bagi contoh. Ada pelajar universiti yang masuk taekwondo. Tapi kerana dia bersungguh sangat dengan taekwondonya, dia keluar daripada universiti, dia jadi jurulatih taekwondo. Jurulatih taekwondo ni pendapatan dia banyak. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, pendapatan dia sangat tinggi. Mungkin ada di kalangan kita yang tahu. Contohnya seorang pelajar bayar secara mingguan, dan contohnya dia jadi jurulatih ke sekolah, satu sekolah ada 300 student. Bayangkan berapa yang dia dapat. Itu jurulatih taekwondo saja. Taekwondo tu lepas tu ada spin-off dia lagi. Spin-off dia contohnya uniform, tali pinggang. Lepas tu papan untuk tadi budak-budak yang karate bagi dia patah tadi kan. Lepas tu bila nak buat grading ada lagi bayaran. Lepas grading nanti ada lagi pergi game competition, ada lagi bayaran. Itu satu kemahiran yang awak biasanya belajar di universiti. Kemahiran yang kedua sukan, macam tu juga. Ada macam-macam sukan yang bila keluar awak boleh jadi jurulatih. Contohnya mana? Boleh jurulatih mana? Contohnya saya jurulatih mana bertauliah. Jadi benda tu boleh mendatangkan income kepada kita. Saya ada pusat mana, jadi benda tu mendatangkan income kepada saya lah. Hanya dengan kemahiran, belum kira kerja kita secara betul. Contohnya ada kawan-kawan saya yang jadi jurulatih silat. Dia belajar silat masih di universiti, keluar dia jadi jurulatih silat, dia buat gelanggang dan sebagainya. Jadi dia full time kerja jurulatih silat. Dia tak gunakan pun dia punya kelulusan kerana income tu dah cukup dah. Untuk menampung dia punya pendapatan tadi lah. Jadi ada banyak sebenarnya ruang-ruang tadi, jurulatih berenang, jurulatih silat, jurulatih taekwondo, yang semua awak boleh belajar kat universiti. Awak boleh buka kelas komputer, ada kawan-kawan saya yang buka pusat tuition. Dia keluar daripada universiti, dia buka pusat tuition untuk pelajar-pelajar SPM, dia pandai AdMed, jadi dia punya fokus belajar AdMed saja. Jadi dia mengajar AdMed sampai sekarang dia dah, saya ingat dah dekat 5 tahun kot. Dia mengajar tuition. Di kelulusan universiti dia mengajar tuition. Jadi itu saya kata ada macam-macam kepakaran yang awak belajar di universiti sebenarnya, yang awak boleh capitalizekan dia sebagai satu income dan sebagai satu bisnes yang bukan setakat sampingan, ada yang memang menjadi bisnes yang sebenar. Jadi kan kejurulatihan, design, tadi kan dan macam-macam benda yang awak belajar di universiti lah. Okey, ada pertanyaan yang seterusnya. Untuk jualan online lebih bagus kita jadi ejen dropship ke atau barang kita sendiri? Okey, dia macam ni. Kalau awak buat bisnes tak ada modal,
Maksudnya awak memang tak ada duit lah. Bila kita tak ada duit, kita mulakanlah dengan dropship. Sebab dropship ni tak pakai modal. Dia pakai tenaga je. Kita kena call, kita apa dan sebagainya, promote, and then lepas tu agent akan post direct kan to dropship. Tapi bila kita dah mula ada keuntungan, agent lebih bagus sebab untung dia lebih banyak. Jadi kita kena ada pertimbangan kat situ lah. Apa yang kita buat tu adakah lebih menguntungkan. Tapi sebenarnya daripada segi dua tadi kan, dropship dan agent, dia ada satu benda lagi yang ramai orang selalu terlupa fikir, ialah producer. Kalau awak boleh produce satu benda yang orang boleh beli, why not? Ni jadi agent dan jadi kita kena timbangkan kat situ lah. Kita kadang-kadang dalam keadaan sekarang ni, kita jangan ikut orang sangat. Orang dropship semua. Orang nak jadi agent semua. Ada benda yang boleh tapi untungnya sikit. Tapi ada benda yang orang tak perasan tapi untungnya banyak. Kat situ kita kena duduk, observe dan berfikir. Cuma benda-benda detail ni, teknikal ni mungkin saya boleh kongsikan dalam bengkel yang lain lah. Pasal saya juga contohnya mengadakan bengkel asas bisnes. Jadi kita boleh cerita in detail apa produk yang kita boleh bangunkan dan sebagainya lah. Buat dia kat sini ialah kita bagus kalau duduk dan berfikir. Macam dropship dan agent ni benda yang agak straightforward lah. Okay, itu je kot. Boleh. Okay, macam mana kita nak motivate diri kita untuk berbisnes sebab selalunya malas. Dia malas ni tak dapat nak nolong. Tapi apa yang kita mungkin boleh, motivasi ni penting. Dalam bisnes, saya kenal banyak cabang bisnes ni. Bisnes, cabang yang paling mencabar sekali ialah sale ataupun ejen jualan. Sebab ejen jualan lah yang paling hadapan. Jadi yang paling utama menjual satu produk tu boleh laku tak laku ialah ejen jualan. Tapi ejen jualan inilah yang paling mencabar sebab dia lah yang paling down sekali. Sebab dia selalu dikutuk, bila bisnes tak laku, dia paling down, sedih dan sebagainya. Jadi ejen jualan ni selalunya dia memang ada kursus yang khusus untuk ejen jualan. Jadi kalau awak pernah pergi, mungkin boleh cuba pergi bisnes, bengkel-bengkel ejen jualan ni. Jadi motivation dia untuk memajukan diri ni ada banyak step. Saya kongsikan sini lah. Dia sebenarnya kalau kita tadi Muslim yang boleh kita letakkan dia punya motivation tu ialah pahala lah. Tapi kadang-kadang susah sikit sebab pahala ni orang tak nampak. Dan kadang-kadang kefahaman kita pun pendek ataupun titik dalam bahagian agama, jadi kita tak boleh nak jadikan benda tu sebagai motivation. Motivation yang paling mudah ialah motivation kebendaan. Okey. Contohnya dulu saya pernah jadi konsultan juga, pernah jadi orang kata sales agent lah. Jadi motivation yang biasa diletakkan ialah kita panggil dia keceriaan ataupun dia punya reinforcement lah, dia panggil reinforcement yang chill. Bila awak berjaya buat something, awak kena celebrate diri awak dengan satu reinforcement yang kecil. Kalau awak berjaya mencapai satu benda yang lebih besar, awak kena reinforce diri awak dengan benda yang lebih besar sikit. Ini contoh Contoh kalau kita dapat buat jualan, kita letak target. Dia kena letak target benda ni.
Kalau ikut ejen jualan dia ada target. Contohnya target harian dia RM50 atau 50 barang. Bila dia achieve 50 barang, dia akan celebrate. Contohnya hari ni dapat 50 barang, dia akan pergi makan dekat Secret Recipe. Contohnya. Jadi dia punya benchmark dia. Jadi dia bila kita celebrate diri kita, kita selalunya akan lebih bermotivasi untuk bisnes ataupun untuk buat kerja. Jadi kita kena sedar, kita ni manusia, jadi kita kena motivate diri kita dengan suatu kebendaan. Kita letak sendiri target kita. Dan target itu kita letak jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah lah. Contohnya benda yang simple, sikit nak celebrate. Tak. Kita letak benda yang optimum yang kita kena usahakan dan dengan sungguh-sungguh bila kita achieve dan kita celebrate. Contohnya bila kita dapat capai, kita celebrate dengan contohnya kita beli sepotong kek. Contohnya. Jadi dekat situ kita akan keep on doing it pasal kita nak achieve. Walaupun target tu kita yang letak. Tapi biasanya cara itu berjaya. Kita letakkan satu target kecil. Lepas tu target yang kedua ialah contohnya ialah simpanan. Keuntungan. Daripada peniaga tu kita letak satu target, keuntungan kita contohnya bulan ni kita nak berapa. Kita letak target. Dan bila kita achieve target tu tadi kita celebrate je. Okay, kita dapat contohnya dalam sebulan kita dapat simpan duit banyak RM1,000. Jadi dalam proses motivate diri ni tadi, kita kena ada step-step yang kita kena rancang untuk celebrate diri kita sikit. Tapi janganlah sampai contohnya makan besar lepas tu duit habis. Letak satu benchmark. Walaupun benda yang kita dapat tu sikit tapi kita happy. Dan lepas tu yang kedua ialah kita kena duduk di kalangan orang-orang yang positif. Nak buat bisnes, nak buat apa pun kita kena jauhkan orang negatif ni. Jadi kadang-kadang orang negatif ni yang buat kita down, yang kutuk-kutuk kita. Kita kena duduk di kalangan kawan-kawan yang positif, yang banyak idea, yang sangat motivate. Dan ini akan menyebabkan kita sendiri akan motivate. Itu penting. Dikelilingi oleh orang positif dan dikelilingi oleh suasana yang positif. Saya ingat dulu masa saya belajar tentang sale, geng-geng sale ni dia tak pernah tengok benda-benda yang buruk tau. Dia tengok TV ke, cerita ke, dia tak suka. Mana dia tak tengok cerita hantu ke, tak tengok ni. Dia tengok cerita sedih tak tengok. Dia tengok cerita happy, berita-berita happy, dia tak akan baca benda-benda yang menyebabkan dia down. Jadi supaya nak mengekalkan momentum positif dia tadi. Itu macam mana dia menjaga diri dia dan sentiasa contohnya dekat bilik dia ada kata-kata hikmah dan sebagainya. Dan benda tu sentiasa dia tukar. Mingguan dia akan tukar lagi supaya dia sentiasa kekal positif. Mungkin macam tu boleh menjawab soalan tadi kot. Dia kena dikelilingi oleh orang yang positif dan mentaliti yang positif. Okey, itu kot. Assalamualaikum. Saya nak bertanya. Belajar atau kerja? Sebab contohnya macam ada yang kerja, dia maksudnya macam dia dah sebelum ni dia belajar, lepas tu dia berhenti untuk bekerja dan dia selesa. Dia selesa lah dah bekerja, dia selesa dapat duit. Jadi mana yang penting? Belajar atau kerja? Itu saja. Okey, Terima kasih. belajar atau kerja Dia sebenarnya ikut kepada apa yang kita letakkan matlamat untuk kita. Okey, saya kongsi sikit Mungkin tadi fungsi tadi baca saya punya biodata tadi silap sikit sebenarnya. Okey, saya ada diploma. Saya ada ijazah sarjana muda dan saya ada ijazah sarjana ataupun master. Saya ada master in architecture. Saya ambil diploma ketika saya belajar macam awak semula full time diploma. Cuma berbezanya zaman saya dulu kerjanya terlalu banyak. Maksudnya offer kerjanya banyak. Saya keluar diploma dulu kawan-kawan saya terus kerja. Macam saya juga jadi demand kerja tu tinggi. Kerja 3-4 bulan sini ada offer yang lebih baik berhenti. Pergi company lain. 4-5 bulan kerja lepas tu ada offer yang lagi tinggi lagi. Pergi lagi kerja. Contohnya dalam masa ni pengalaman saya dulu diploma gajinya 700. 700 tu agak banyak dulu. Kira-kira tahun 93 saya lepas diploma gaji 750. Tapi selang 3 bulan selepas itu
ada offer yang lain dengan gaji 1,100. 3 bulan je. Terus lompat company lain, gaji 1,100. Selang 3 bulan selepas tu saya dapat satu offer lagi, gaji 1,500. Pindah lagi office. Selang beberapa bulan lagi saya kerja, dia naikkan gaji, dia gaji 2,000. Jadi dalam tempoh tak sampai 2 tahun, gaji saya daripada 700 jadi 2,000. Contohlah. Jadi nampak tak dia punya demand masa tu? Okey. Tapi lepas tu, saya mengambil keputusan. Saya dah kerja. Saya rasa saya pasal kita dah set dalam kepala, saya nak ada ataupun saya nak habiskan semi degree lah. Jadi saya belajar dalam keadaan saya dah berkahwin dan dalam keadaan saya bekerja. Saya belajar part time selama 5 tahun untuk habiskan semi degree. Dan saya habis. Okey. Tapi apa bezanya? Bila kita ada degree, kita punya kerja pun akan peringkatnya lebih tinggi lagi. Betul? Kita dah, bila dengan kelulusan degree, kita boleh dapat kerja yang lebih baik lagi. Okey, lepas tu saya tak puas hati lagi, saya belajar, saya habiskan semi master. Mengambil masa dalam sekitar 4 tahun untuk habis master dalam keadaan saya bekerja, dalam keadaan saya ada family, ada isteri dan ada anak yang untuk ditanggung. Jadi, tapi kerjanya memang susah lah. Saya tak ada weekend memang sentiasa sibuk dengan kerja, dengan kerja-kerja universiti. Tapi dia punya ending dia ialah saya ada kelulusan master dalam keadaan saya bekerja dan dengan master tu saya boleh buat macam-macam benda yang lain lah. Jadi kat situ kita kena fikir apa yang kita nak. Kalau kita ni mudah selesa dengan apa yang kita ada, memang okey lah. Dengan kelulusan yang kita ada dah. Pasal ada je saya kenal contohnya orang yang dia kerja hotel, mengemas bilik dengan kelulusan PT3. Dia malas nak ambil SPM dan dia rasa kadang-kadang macam pelajar-pelajar yang kawan-kawan semua ni rasa macam okey ni bayar gaji 1,000 lebih. Kita rasa macam dah okey dah tau dengan kerja kita tu. Sedangkan kita lupa kalau kita ada kelulusan yang lebih tinggi, income kita lebih banyak. Jadi kita ni jangan mudah selesa dengan keadaan kita. Kalau kita nak jadi manusia yang berjaya, kita kena always keluar daripada ruang selesa kita dan kita kena sentiasa challenge diri kita untuk buat sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang baru lagi. Okey, contoh tadi saya kongsi sikit. Saya jadi jurulatih memanah, tadi kan saya kata. Saya belajar memanah dalam keadaan saya dah tua ni, maksudnya dah berumur 40-an. Belajar macam budak-budak balik, mula. Tapi oleh kerana determine ataupun bersungguh sampai pandai, lepas tu pergi kursus tu, ini dan kita dah cukup pengalaman dan kemahiran yang tinggi dan kita mampu menjadi jurulatih. Jadi saya contohnya saya jadi jurulatih. Selain daripada saya ada master, saya jadi jurulatih memanah. Saya juga jadi jurulatih seni mempertahankan diri dan sebagainya yang saya belajar ketika saya dah tua ni, dah umur 40 lebih ni. Tapi lebih banyak kemahiran yang kita ada, lebih banyak peluang dan ruang yang kita boleh kembangkan kita punya kerja. Jadi jangan mudah selesa dengan apa yang kita ada lah. Kita boleh challenge diri kita lagi. Terutama kalau awak semua muda-muda ni, jangan selesa dengan apa yang kita ada. Kita challenge diri kita untuk buat sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih hebat. Pasal kita ni Allah bagikan sama, ada tangan, ada kaki, ada otak, ada fikiran. Cuma yang banyak membezakan ialah orang yang berjaya dengan tak berjaya ialah mentaliti. Kita nak atau tak nak. Okey, boleh kita tu Boleh, terima kasih. Okey, kalau saya nak atau jual buku, mana lebih menunjukkan jual buku secara fizikal atau e-book di musim sekarang? Okey. Jualan buku fizikal atau e-book. Okey, jualan buku ni suatu ketika dulu jualan buku e-book ni masa mula-mula diperkenalkan, orang kata e-book ni akan menguasai dan akan menamatkan hayat buku sebenar. Tapi setelah saya kira dalam 10 tahun kebelakangan ini, benda tu tak berlaku. Maksudnya e-book belum dapat menggantikan buku yang sebenar. Walaupun ada orang yang selesa, maksudnya dia ada contohnya dalam 20% orang membaca e-book, lagi 80% orang membaca buku sebenar.
Jadi di situ ruang lingkup bisnes buku sebenar tu kurang sedikit. Tapi dalam masa yang sama, demand untuk buku sebenar tu masih ada sampai sekarang. Dia tidak digantikan dengan e-book. Okey, itu yang pertama. Di Malaysia, e-book tak laku. Di Malaysia, e-book jualannya tak terlalu laris. Mungkin kita punya mentaliti masih di tahap lama, orang tak boleh menerima e-book tu secara betul. Kalau e-book nak dihasilkan, biasanya pun e-booknya hanya sekitar 50 muka sahaja, 50 ataupun kurang. Jarang ada orang buat e-book yang betul-betul e-book tadi, yang macam buku sebenar, e-book orang akan membaca e-book. Mungkin generasi awal, kemudian generasi muda sekarang ni akan belajar menyesuaikan diri. Tapi tempoh tu masih lama lagi untuk dia catching up. Jadi saya rasa jualan fizikal ni masih laku. Tapi kalau dari segi bisnes, dua-dua pun kita boleh buat. E-book pun kita boleh buat, fizikal pun boleh buat. Cuma yang saya cuba sampaikan ialah e-book ada limitation dia, physical book ada limitation. E-book limitation dia kalau orang buat tebal sangat orang tak nak beli, orang tak tahan baca. Yang kedua, kalau orang beli pun ada orang dia beli e-book tapi lepas tu dia akan beli buku sebenar juga. Sebab dia rasa selesa ada simpan buku sebenar walaupun dia baca dalam e-book. Pun ada juga. Jadi kita nampak ada dua-dua kaedah lah, peluang dan limitation antara physical book dengan e-book sekarang. Okey, itu je kot. Ya. Kalau seseorang ada kemahiran dalam bidang teknologi, Ya. bagaimana mereka boleh menjana pendapatan menggunakan kemahiran teknologi dia orang? Okey, teknologi apa tu? Contoh dia orang belajar kat universiti, like teknologi tu umum. Okey, tak apa. Kita cuba jawab Dia kena berbalik pada cerita yang saya kata tadi, ialah apa yang kita mampu buat dengan ilmu yang kita ada. Okey, contohnya saya ada kenal seorang, kalau mungkin bukan generasi korang semualah. Seorang orang yang bijak, dia menghasilkan banyak benda-benda berkaitan robotik, mesin, automation dan sebagainya yang dia boleh gunakan benda tu untuk menjual lah tadi. Dia buat mesin, contohnya buat mesin memproses makanan. Dia buat sendiri ni dan dia bukan kelulusan universiti pun. Tapi kerana minat dia, jadi dia cuba belajar, dia bekerja dan belajar dengan orang-orang yang pandai. Dia berjaya menghasilkan mesin yang dicipta sendiri. Jadi daripada situ kita boleh jadikan contoh yang dengan ilmu kita ada tadi, kita boleh jana pendapatan. Contohnya ada orang yang saya kenal, dia lulusan bahagian chemistry ataupun chemical. Dengan ilmu yang dia ada tadi, dia memajukan produk-produk seperti ubat-ubatan ataupun makanan kesihatan. Jadi dia dah ada basic yang dia boleh faham tadi kan, tentang macam mana nak dapatkan certain ingredient dan sebagainya. Jadi dengan ilmu yang dia ada tu, dia boleh menghasilkan certain produk. Begitu juga tadi tentang teknologi tadi. Kalau kita ada kemahiran tu, tapi kita kena fikir, kita kena kreatif. Macam mana kemahiran yang kita ada tu kita nak kembangkan. Contohnya saya ada kenal orang yang ada kemahiran sains. Jadi dengan kemahiran sains itu dia cipta produk. Atau contohnya saya kenal orang yang ada kemahiran komputer.
yang dia bersungguh-sungguh belajar dan dia menghasilkan contohnya software yang dia boleh jual, atau contohnya program yang dia boleh gunakan untuk membantu orang dan sebagainya. Ada banyak contoh, terutama kalau bagi bidang IT ni ada banyak contoh kalau di overseas yang semua produk tu dihasilkan ketika belajar. Contoh kalau kita tengok Facebook ni pun, Facebook tu dihasilkan ketika dia belajar. Dan ada banyak-banyak software, app dan sebagainya yang dibangunkan oleh pelajar yang kemudiannya menjadi produk yang sangat berguna dan menyebabkan dia jadi kaya lah. Jadi kat situ saya kata limitation tu sebenarnya kita. Sama ada kita nak atau tak nak, yang pertama. Yang kedua, kalau orang Melayu dia ada satu pepatah yang dia kata sekejap saya cuba ingatkan berburu di padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, seperti bunga kembang tak jadi. Kita ni pantun lama. Jadi sebenarnya kat situ lesson dia ialah berguru ke palang ajar. Maksudnya kalau awak belajar dengan main-main, belajar tak bersungguh-sungguh, belajar sambil lewa, berguru ke palang ajar, seperti bunga kembang tak jadi. Bunga tak jadi kembang, jadi awak tak boleh sukses. Maksudnya orang dulu-dulu dia dah fikir dah, kalau nak belajar tu belajar bersungguh-sungguh, bukan kerana setakat awak nak lulus exam, tapi make sure yang ilmu yang awak ada tu awak boleh pakai. Jadi tadi kan awak kalau bidang teknologi, awak gunakan ilmu teknologi tu boleh pakai. Dan ilmu-ilmu yang lain ni boleh digunakan untuk buat sesuatu yang beneficial kepada diri awak. Okey, boleh macam tu? Maaf. Ya, boleh. Thank you. Maaf, disebabkan masa yang tidak mengizinkan, kita sudahi dengan sesi soal jawab. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik penceramah kita, Encik Haji Roslan Abdul Manan, atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada hari ini. Tidak lupa juga majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran program kemahiran alternatif menjana pendapatan ketika musim COVID-19 secara atas talian hari ini. Saya ingin mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Kesimpulannya, apa yang kita boleh dapat dari pencemaran tadi ialah kalau kita berusaha sungguh-sungguh pasti berjaya, kerana kehilangan saja bukanlah pengakhiran bagi kita. Akhir kata, kalau ada semua di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya kepada para peserta boleh klik link di chat untuk memberi feedback untuk program. Terima kasih.